الطاهرة أم الحسين الزهراء أنت الزهراء في الصحراء كنت في الصحراء الزهراء أنت الزهراء في الصحراء كنت في الصحراء kau saksi segala mihna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih kerana hadir ke kelas saya, kelas Pendidikan Islam tingkatan 2. Pada hari ini kita akan mempelajari tajuk wanita suri teladan. Dalam tajuk ini mengandungi 4 tokoh wanita Islam, iaitu Sayyidatina Khadijah, Aisyah, Fatimah dan Sumayyah. Walau bagaimanapun, pada hari ini kita memberi fokus kepada tajuk Sayyidatina Fatimah. Jadi kepada sesiapa yang mempunyai buku kat tepi itu, boleh buka muka surat 179. Baiklah, tajuk buku pendidikan Islam yang kita akan pelajari ialah Sayyidatina Fatimah, Ratu Syurga. Jadi persoalannya, mengapakah Sayyidatina Fatimah dianggap sebagai Ratu Syurga? Kita akan bincangkan, akan menjawab persoalan ini dalam pembelajaran kita yang kita lalui ini. Jadi sebelum kita meneruskan pembelajaran, mari sama-sama kita mengenali peribadi Sayyidatina Fatimah dengan mengetahui riwayat hidup beliau. Nama penuh beliau ialah Fatimah binti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gelaran yang diberi adalah Al-Zahra, bermaksud putih berseri-seri. Soalan, kenapa Fatimah digelar sebagai Az-Zahra? Mesti ada sesuatu yang berlaku. Jawapannya ialah Fatimah digelar sebagai Az-Zahra berdasarkan kepada hadis Nabi. Berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh cucu Ali. Jadi hadis ini berbunyi, saya iaitu Ali bertanya kepada Rasulullah tentang Fatimah. Wahai Rasulullah, kenapa engkau menamakan Az-Zahra kepada Fatimah? Baginda menjawab, kerana dia berdiri di mihrabnya, dia akan memancarkan cahaya bagi penghuni langit sebagaimana bintang menyinari penghuni bumi. Maksudnya, mihrab ni, kalau dekat masjid tu ada satu tempat imam sembahyang tu ada melengkung ke dalam, yang tu mihrab. Jadi kat sini mihrab mungkin dekat kawasan bilik Fatimah. Jadi bila Fatimah berdiri saja, ada satu cahaya menyinari. Merujuk kepada peristiwa itu, maka Rasulullah panggil Fatimah sebagai Al-Zahra. Baik. Seterusnya, perkahwinan Fatimah, dia telah berkahwin dengan Ali bin Abu Talib. Kedua-duanya hebat. Ali bin Abu Talib ni adalah kanak-kanak lelaki yang pertama memeluk Islam. Dia mendapat 4 cahaya mata. Maksudnya 4 anak. Itu Hasan, Husin, Zainab dan Ummu Kulsum. Tapi yang terkenal, yang paling dikenali adalah Hasan dan Husin. Baik, kita kena tahu keturunan Nabi ni, kerana keturunan Nabi ni dia banyak susu galon mengikut Hasan dan Husin. Jadi keturunan Hasan dan Husin ni, yang keturunan Nabi, dia akan membawa zuriat Nabi ni akan menjadi, pada akhir zaman akan menjadi Imam Mahdi, imam yang ditunggu-tunggu pada akhir zaman ni. Imam Mahdi ni adalah keturunan daripada keturunan Nabi SAW. Baik, yang keempat, kedudukan dalam keluarga
Fatimah merupakan anak yang keenam, iaitu anak bongsu hasil perkahwinan Rasulullah dan Khadijah. Anak Rasulullah kahwin dengan Khadijah ada 6 orang. Khadijah adalah yang bongsu. Okey. Ini perkahwinan Rasulullah. Ada Al-Qasim, anak yang pertama. Anak yang kedua Abdullah, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulsum dan Fatimah. Okey. Ini anak yang hasil perkahwinan Rasulullah dengan Khadijah. Okey. Sambungannya. Baik, yang kelima, keislaman Khadijah. Khadijah merupakan kanak-kanak yang pertama menerima ajaran Islam. Maksudnya kanak-kanak perempuan pertama, Khadijah, berkahwin dengan kanak-kanak lelaki yang pertama memeluk Islam, Ali bin Abu Talib. Okey. Baik, yang keenam, kewafatan Sayyidatina Fatimah ni. Fatimah dia wafat 6 bulan selepas wafatnya Rasulullah. Jadi waktu tu umur Fatimah ni muda lagi. Umur Fatimah waktu wafat adalah 28. Okey. Muda. Baik, ni tugasan. Tugasan yang pertama, senaraikan 5 perkara daripada riwayat hidup Sayyidatina Fatimah. Okey? Baik. Tak payah salin, nanti selepas kelas ni kita akan interaksi dekat ni Google Meet ni. Okey? Kemudian apa-apa nak tanya boleh tanya selepas slide ni. Okey? Okey, kita teruskan. Kita pergi kepada sifat utama Sayyidatina Fatimah. Okey. Yang pertama, Sayyidatina Fatimah ni dia kasih dan taat kepada ayah dia. Okey, dalam buku tu ditulis selain gelaran Al-Zahra, Fatimah juga digelar sebagai Ummu Abihi. Apa maksud Ummu Abihi? Maksudnya ibu kepada ayahnya. Maksudnya Fatimah memainkan peranan sebagaimana peranan yang dimainkan oleh Khadijah. Okey. Waktu Khadijah hidup, Khadijah berperanan menjaga kebajikan Rasulullah, apa saja yang terjadi pada Rasulullah. Khadijah akan berperanan bagi motivasi, memberi semangat, memberi sokongan dari segi kewangan. Apabila Khadijah wafat saja, peranan yang dimainkan oleh Khadijah telah berpindah kepada Sayyidatina Fatimah. Okey. Sebab tu dia digelar sebagai Ummu Abihi. Okey. Baik. Selain pada tu, dia juga redha dan tabah terhadap perkara yang berlaku pada diri dia dan ahli anggota keluarga dia. Okey. Contoh dia, dia berperanan, dua isi ni penting. Peristiwa satu hari satu hari Rasulullah telah solat dekat depan Kaabah, yang macam yang berlaku ni kan, yang diterangkan sebelum ni pasal dakwah Rasulullah tu kan. Rasulullah solat depan Kaabah, kemudian Rasulullah sujud, dekat tepi Rasulullah tu ada Abu Jahal dan kawan-kawan dia. Kemudian Abu Jahal telah mencabar pemuda yang ada di kawasan tu, siapa yang berani letakkan perut unta yang busuk dekat atas leher Muhammad. Maka ada seorang dia pergi letak dekat belakang Rasulullah dekat atas leher. Maka berita ni sampai kepada Fatimah. Fatimah waktu tu masih kanak-kanak. Okey, dia masih kanak-kanak. Kemudian dia telah pergi kat situ, dia ambil perut unta yang busuk tu, dicampak ke tempat lain. Dalam masa yang sama dia pergi marah Abu Jahal dan kawan-kawan dia. Okey. Walaupun dia masih kanak-kanak, tapi dia mampu untuk marah orang yang dewasa, yang tak ada moral, tak ada akhlak, dia mampu marah, berani dia tu. Okey. Dia bela Rasulullah. Okay. Kemudian
peristiwa selepas perang Uhud, Rasulullah telah diasak habis-habisan dan Rasulullah mengalami luka yang banyak. Okey. Termasuk gigi Rasulullah patah kerana dilestik dengan bilah besi. Okey. Orang kafir Quraisy dia telah lestik Rasulullah dengan satu kepingan besi, telah mengenai pipi Rasulullah, patah gigi. Okey. Kemudian Rasulullah mengalami luka yang banyak. Jadi apabila Rasulullah pulang, jadi Fatimah ni telah berperanan, dia merawat luka Rasulullah yang banyak tu. Okey. Luka Rasulullah waktu tu berdarah tak berhenti-henti. Maka Fatimah lah yang berperanan untuk mengubatkan luka Rasulullah. Baik. Kita pergi kepada tugasan yang kedua. Tugasan yang kedua, sebutkan sifat-sifat peribadi Sayyidatina Fatimah. Ada dua je tadi. Okey? Okey. Kita pergi kepada sumbangan Sayyidatina Fatimah. Sumbangan Sayyidatina Fatimah, dia banyak berperanan seperti mak dia, iaitu Sayyidatina Khadijah. Okay. Rasulullah memerlukan dorongan, semangat. Jadi Sayyidatina Fatimah akan, bila Rasulullah balik, akan bertanya kepada Rasulullah, kemudian bagi semangat kepada Rasulullah. Okay. Kemudian Fatimah juga mengambil berat tentang ayahnya dengan beri khidmat bakti. Okey, Fatimah ni segala susah payah yang dialami oleh Rasulullah ni, dia juga alami. Okey, sebab tu waktu kewafatan Rasulullah, Fatimah ni cukup terasa. Siapa yang pernah alami peristiwa susah, kemudian dia mengalami keadaan yang senang, apabila orang yang bersama-sama dia memperjuangkan kesusahan tu, dia akan, apabila orang tu mati saja, dia akan berasa kehilangan. Okey, yang ni yang dialami oleh Fatimah. Okey. Kemudian Fatimah ni, selain pada itu, dia berjaya mendidik anak-anak dia menjadi Muslim yang soleh dan bijak. Kan ada kisah Hasan dan Husin, dia menegur cara seorang lelaki, dia berwuduk tidak sempurna. Okey, jadi dipakat macam mana nak baiki cara wuduk orang tu. Dipakat. Jadi Hasan dan Husin ni dia telah bincang, caranya seorang pergi ambil wuduk dan seorang buat bergaduh. Okey, kemudian orang tu pun tanya, apa yang terjadi? Kemudian dia kata, dia ni wuduk tak betul. Jadi orang tu kata, cuba wuduk. Kemudian dia pun wuduk. Lepas tu suruh yang seorang lagi wuduk. Rupanya dua-dua betul. Itulah cara dia nak memperbetulkan. Jadi Hasan dengan Husin ni dua orang yang bijak lah, anak dia. Okey, kita pergi kepada tugasan yang ketiga. Jelaskan sumbangan Sayyidatina Fatimah. Dua sumbangan. Okey. Iktibar daripada ketokohan Sayyidatina Fatimah. Yang pertama, kita hendaklah menjadi anak soleh dan solehah. Maksudnya, ibu dan ayah kita memperjuangkan, mengusahakan sesuatu, kita menjadi pendorong kepada ibu dan ayah kita. Okay, selain daripada kita jadi soleh dan soleha, kita menjadi pendorong kepada mak ayah kita. Ingat, kita juga dikehendaki menyampaikan perkara supaya berdakwah, supaya orang lain juga menjadi soleh. Selain pada kita menjadi baik, kita juga bertanggungjawab berdakwah, mengajak orang kepada kebaikan. Baik, yang kedua, kita hendaklah berkhidmat kepada ibu bapa di rumah. Okey. Ini merujuk lebih kepada anak perempuan lah. Kalau anak lelaki ni berkhidmat di luar rumah. Okey. Baik, yang ketiga,
kita hendaklah mendorong mewujudkan keluarga yang mentaati Allah. Ingat, ketaatan kita kepada mak ayah adalah di bawah ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Okey? Selagi kita diperintahkan tidak bertentangan dengan arahan ibu bapa, kita wajib taat. Sebab tu kalau jadi ibu bapa, kita jangan senang-senang keluarkan arahan. Kalau awak dah jadi ibu bapa, jangan keluarkan arahan kepada anak-anak. Boleh keluarkan arahan bila penting. Sebab apa saja yang keluar pada mulut kita adalah wajib pada anak kita. Bimbang anak kita berdosa kalau tak ikut arahan kita. Baik. Okey, kita nak pergi kepada peristiwa kewafatan Sayyidatina Fatimah. Okey. Tadi dah kita bagi tahu, ustaz dah bagi tahu sebelum ni kewafatan Sayyidatina Fatimah adalah selepas 6 bulan Rasulullah wafat. Okey. Sayyidatina Fatimah wafat setelah 6 bulan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Okey. Sejak kewafatan Rasulullah, muka Sayyidatina Fatimah ni tak senyum, muka sedih je. Orang tengok sedih je. Jadi orang tengok, bila kita tengok orang sedih, kita pun jadi sedih. Orang tahu kematian Rasulullah menyebabkan Fatimah sedih. Tapi dia tak berterusan sedih. Bila bertemu dengan Ali, dia akan senyum. Okay? Maksudnya bila berdepan dengan suami, dia senyum. Tetapi apabila berhadapan dengan orang lain, muka dia kembali sedih. Okay? Kenapa dia sedih? Sebab dia tunggu waktu yang dijanjikan oleh Rasulullah. Yang ini yang kita akan menjawab, kenapa Fatimah ini digelar sebagai Ratu Syurga. Ini jawapan dia. Okay. Apa yang dijanjikan oleh Rasulullah? Pada satu masa ketika Nabi sedang sakit nak wafat, waktu tu sahabat-sahabat adalah mengelilingi, dia berada di keliling Rasulullah. Antaranya Abu Bakar, Umar, termasuk Aisyah isteri Rasulullah, Fatimah anak Rasulullah. Mereka ni berada dekat dengan Rasulullah. Termasuk Ali sekali, menantu Rasulullah. Kemudian Rasulullah panggil Fatimah. Suara Rasulullah ni tak kuat, jadi Fatimah kena dekatkan telinga dekat mulut Rasulullah. Maka Rasulullah bisikkan sesuatu kepada Fatimah. Apabila Rasulullah bisikkan tu, tiba-tiba Fatimah menangis. Nangis tersedu-sedu, sedih sangat, nangis. Kemudian Sayyidatina Aisyah waktu tu berada kat situ tengok kejadian tersebut. Okay? Kemudian Fatimah dipanggil lagi oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah bisik lagi dekat Fatimah. Lalu Fatimah tiba-tiba tersenyum. Tadi menangis, tiba-tiba tersenyum. Okay? Lantas Sayyidatina Aisyah berkata, aku tidak pernah melihat orang yang menangis, lepas tu tiba-tiba dia terus tersenyum, kecuali wajahmu, wahai Fatimah. Kemudian Aisyah bertanya lagi, apa yang Rasulullah beritahu kepadamu? Kemudian Sayyidatina Fatimah menjawab, ini adalah urusanku dengan ayah. Okay. Kemudian lalu Sayyidatina Aisyah, dia tak tanya lagi waktu tu. Okay. Setelah Rasulullah wafat, Sayyidatina Aisyah dalam beberapa hari, Sayyidatina Aisyah teringat peristiwa tu. Dia teringat lagi. Kemudian Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Fatimah, wahai Fatimah, apa yang terjadi ketika kamu menangis tiba-tiba tersenyum? Kemudian Fatimah menjawab, sekarang barulah aku berani untuk bercerita. Sebenarnya ketika itu ayahku berkata, hai Fatimah. Okay, bisik yang pertama tu Rasulullah kata kepada Fatimah, wahai Fatimah, aku ni dah dekat kembali kepada Allah. Maka Fatimah pun menangis tersedu-sedu. Fatimah menangis sedih sangat.
Sebab Rasulullah bersama dengan Fatimah ni waktu susah dulu. Okey. Kemudian aku tersenyum, aku tersentuh dan menangis. Maksudnya Fatimah ni terlalu apa orang kata apa? Touching. Tersentuh tu touching. Bila dah tersentuh dia nangis. Okey. Kemudian namun selepas tu Rasulullah bisik yang kedua, panggil lagi Fatimah. Wahai Fatimah, dan engkau adalah orang yang pertama akan menyusulku. Okey, menyusulku maksudnya ke syurga. Maka ketika itu sedihku hilang kerana aku akan menyusul ayahku. Maka hingga hari itu aku menunggu bila masa yang dijanjikan oleh Rasulullah tu. Okey. Sejak itu Fatimah menunggu masa bila masa yang dijanjikan oleh Rasulullah. Jadi sambil dia menunggu tu, dia berbakti kepada suami dia. Dia mentaati suami, dia sambil meraihkan anak-anaknya. Kemudian dia pun membaca Quran. Okey, dekat rumah Fatimah tu ada seorang perempuan. Dia bernama Asma bin Umaysh. Dia adalah isteri kepada Ja'far At-Tayyar. Okey, Tayyar ni maksud dua kepak. Ja'far ni dah mati dah dalam peperangan. Sebab Ja'far ni terkenal dengan dia Ja'far ni terkenal dengan dia pegang bendera. Dia pegang bendera waktu perang tu. Pertama sekali dia pegang tangan kanan, datang musuh, dia potong tangan kanan Ja'far. Ja'far telah tukar tangan pada tangan kiri pula. Datang musuh, potong tangan Ja'far. Ja'far gigit. Kemudian datang lagi, potong kepala Ja'far. Maka Ja'far pun mati. Bendera tu telah diambil oleh tentera Islam yang lain. Selepas tu peristiwa tu peperangan Islam menang. Nak ceritanya At-Tayyar ni bermaksud Ja'far terbang. Okey, dia ada peristiwa itulah, dia memegang bendera. Okey. Jadi isteri dia selepas kewafatan selepas Ja'far mati syahid, maka isteri dia Asma ni berada banyak di rumah Sayyidatina Fatimah, membantu Fatimah. Okey. Jadi suatu masa Sayyidatina Fatimah berkata, "Wahai Asma, tolong jagakan Hasan dan Husin yang sedang bersolat di masjid. Aku akan baca Al-Quran." Okey, maksudnya Fatimah nak baca Quran, minta tolong Asma tengokkan anak dia dekat masjid. Okey. Kalau suaraku sudah tiada, bermaksud itulah waktu aku. Okey. Maksudnya ada ayat yang terakhir tidak didengari oleh Asma. Seperti biasa, Asma sambil memerhati dan menunggu Hasan yang balik, dia dapati Sayyidatina Fatimah sudah tidak bersuara membaca Al-Quran. Okey. Asma tengok Fatimah, rupanya Fatimah telah mati. Okey. Okey, latihan. Sebagai seorang murid, bagaimana anda mengaplikasikan sifat peribadi Sayyidatina Fatimah dalam hidup anda? Okey. Dengan adanya latihan ini bermaksud kita punya pembelajaran dah masuk ke akhir. Okey. Sekian dulu untuk